Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar Hakim bin Saharuddin. Saya daripada kelas DSI Dosi. Saya akan membentangkan mengenai latar belakang pemerintahan dan pentadbiran negara. Pentadbiran dan pemerintahan negara ini adalah berasaskan suatu sistem yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Melayu sebelum era kolonial lagi. Era kolonial ini adalah era penjajahan. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia ini mempunyai banyak latar belakang mengenai penjajahan, seperti penjajahan Jepun, penjajahan British, penjajahan Portugal. Yang seterusnya, contoh struktur pentadbiran kerajaan Melayu ini kita boleh lihat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Selain itu, Tun Sri Lanang yang merupakan bendahara Paduka Raja Johor pada tahun 1580 sehingga 1610, beliau mengarang sebuah buku yang berjudul Sulalatus Salatin. Dalam buku ini beliau menyatakan bahawa 3 unsur teras yang menjadi pengukuh pentadbiran kerajaan Melaka ialah yang pertama raja atau sultan, yang kedua para membesar, dan yang ketiga adalah rakyat. Kerana apa beliau mengatakan ini? 3 unsur teras ini saling memerlukan antara satu sama lain. Kemudian berlaku perubahan dalam hala cara berpolitik, sistem pemerintahan dan pentadbiran negara selepas kedatangan British. Seperti umum tahu, selepas kedatangan British telah campur tangan dalam hal ehwal pentadbiran negeri-negeri Melayu dan memperkenalkan bentuk pentadbiran baharu. Dan keadaan ini berterusan sehinggalah tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan struktur pentadbiran yang baru yang diperkenalkan oleh British dan dikenali sebagai sistem pengasingan kuasa. Melalui sistem pengasingan kuasa ini, badan yang menggubal undang-undang ataupun badan perundangan tidak boleh melibatkan diri mereka dalam bidang kuasa kehakiman ataupun bidang kuasa pentadbiran. Begitulah juga dengan bidang kuasa yang sebaliknya. Mereka tidak boleh melibatkan diri dalam bidang kuasa yang bukan bidang kuasa mereka. Itu saja daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farifatullah bin Rahsan dari kelas DSI Dosi. Okey, saya akan membentangkan komponen utama sistem kerajaan Malaysia. Okey, sistem kerajaan Malaysia ini terdiri daripada satu, iaitu Majlis Raja-Raja, yang terdiri daripada 3 bahagian. Yang pertama ialah Badan Perundangan, yang kedua ialah Badan Pentadbiran, dan yang terakhir adalah Badan Kehakiman. Okey, seterusnya ialah Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja merupakan badan rasmi yang tertinggi di negara ini. Dia dianggotai oleh 9 orang sultan dan 4 orang gubernur dan dipimpin oleh YDPA. YDPA maksudnya ialah Yang di-Pertuan Agong. Okey, tugas utama Majlis Raja-Raja ialah memilih YDPA dan timbalan YDPA untuk persekutuan mengikut jadual ketiga. Okey. Yang kedua ialah memberi persetujuan atau menolak adat istiadat agama Islam di seluruh tanah Melayu kecuali Sabah dan Sarawak. Okey. Yang ketiga pula mempersetujui atau menolak sebarang undang-undang ataupun dia memberi nasihat mengenai pelantikan tetapi menurut perlembagaan. Yang keempat ialah memikirkan tentang politik negara dan apa jua perkara untuk membangunkan negara. Okey, yang kelima ialah dia memelihara hak istimewa orang Melayu. Okey, seterusnya ialah badan eksekutif. Badan eksekutif ni dia berperingkat. Okey, peringkat pertama ialah pentadbiran
peringkat persekutuan, yang kedua ialah kerajaan negeri, dan ketiga ialah kerajaan tempatan. Okey, seterusnya ialah kementerian. Kementerian ialah sebuah badan yang melaksanakan tugas-tugas Perdana Menteri. Kementerian ini merupakan sebuah agensi tertinggi dalam jentera pentadbiran persekutuan. Manakala portfolio seorang Perdana Menteri pula akan dijalankan oleh Jabatan Perdana Menteri. Okey, seseorang Perdana Menteri akan dibantu oleh Timbalan Perdana Menteri. Okey, dalam perkara 43A iaitu Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan kuasa kepada YDPA untuk melantik Timbalan Perdana Menteri atas nasihat Perdana Menteri. Okey, di Malaysia ini terdapat 24 kementerian. Dan bilangan tersebut boleh juga berkurang dan juga boleh juga ditambahkan. Okay, Ketua Pentadbir Utama Kementerian ialah Ketua Setiausaha iaitu KSU. Manakala Ketua Utama Jabatan Perdana Menteri ialah Ketua Setiausaha Negara iaitu KSN. Mereka juga merupakan Ketua Perkhidmatan Awam di peringkat persekutuan. Okey, seterusnya ialah senarai-senarai kementerian. Sebenarnya senarai-senarainya ada 24, tapi saya masukkan 10 sahaja. Yang pertama ialah Kementerian Pendidikan. Yang kedua, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Ketiga, Kementerian Pengangkutan. Keempat, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Kelima, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Keenam, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. Ketujuh, Kementerian Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi. Ke-8, Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Ke-9 ialah Kementerian Kesihatan. Ke-10, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Okey, saya serahkan kepada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil bin Muhammad Tilmizan dari kelas DSI 2C. Saya akan menerangkan tentang Badan Perundangan. Okey, maksud Badan Perundangan ialah mempunyai dua sistem, iaitu Semenanjung Tanah Melayu dikenali sebagai Undang-Undang Adat Melayu. Kedua, di Sabah dan Sarawak dikenali sebagai Undang-Undang Adat Bumi Putera. Yang ketiga, Perundangan Melayu mempunyai dua adat, iaitu Adat Temenggung dan Adat Perpati. Seterusnya, peringkat persekutuan. Peringkat persekutuan terbahagi kepada tiga, iaitu Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja dan Parlimen. Manakala Parlimen pula terbahagi kepada dua, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Seterusnya, Badan Kehakiman. Badan Kehakiman adalah diperuntukkan dalam perkara 121 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Fungsi-fungsi kehakiman ini dimuatkan dalam perkara 121 dan 131. Sistem mahkamah telah diwujudkan bagi melaksanakan tugas-tugas kehakiman. Itu adalah maksud Badan Kehakiman. Seterusnya, kebebasan Badan Kehakiman. Dapat dilihat dalam beberapa perkara, iaitu saraan seorang hakim diperuntukkan oleh Akta Parlimen dan saraan tersebut hendaklah dibayar kepada kumpulan wang yang disatukan. Saraan hakim dan syarat-syarat jawatan yang lain tidak boleh diubah sebagainya. Seterusnya, demokrasi berparlimen. Di negara kita Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Yang kedua, Perlembagaan Persekutuan telah digubal dengan mengadakan syarat-syarat untuk membolehkan pelaksanaan sistem ini. Sistem demokrasi terbahagi kepada tiga bahagian di dalam pemerintahan, iaitu perundangan, kehakiman dan pentadbiran. Seterusnya, maksud demokrasi berparlimen. Maksud demokrasi berparlimen adalah suatu bentuk kerajaan yang kuasa menggubal undang-undang dan struktur kerajaan adalah ditentukan oleh rakyat. Yang kedua, sistem demokrasi undang-undang digubal sama ada oleh rakyat atau melalui perwakilan, iaitu wakil yang dipilih oleh rakyat untuk bersuara di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang ketiga, demokrasi berparlimen merujuk pada sistem pemerintahan yang dijalankan secara perwakilan. Rakyat terlibat dalam sistem pemerintahan negara manakala raja-raja menjadi taat setia kepada rakyat.
Dalam proses pilihan raya, rakyat diberi pilihan untuk memilih pemimpin yang akan mewakili, dan pemimpin inilah yang akan menjadi wakil rakyat di Parlimen. Sekian itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasif Yusof daripada kelas 2C. Hari ini saya akan membincangkan tentang Raja Berperlembagaan. Raja Berperlembagaan bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Raja merupakan tonggak pemerintahan dan lambang kedaulatan negeri. Semasa era pra-kolonial, Raja-Raja Melayu memerintah di bawah sistem yang bernama monarki mutlak. Sistem ini bermula secara rasmi apabila tanah Melayu mencapai kemerdekaan yang pertama pada tahun 1957. Apakah maksud Raja Berperlembagaan? Raja Berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia, yang di-Pertuan Agong bertindak berpandukan Perlembagaan Malaysia dan juga atas nasihat Perdana Menteri. YDPA dipilih daripada 9 orang Raja Melayu secara bergila-gila. Apabila menjalankan tanggungjawab, baginda tidak boleh bertindak sesuka hati kecuali dalam perkara tertentu yang memerlukan pertimbangan atau budi bicara. Perkara ini dijelaskan dan dihuraikan dalam Perlembagaan Perkara 39 dan Perkara 40. 9 buah negeri yang mempunyai raja ialah Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor dan Johor. Seterusnya, yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong dipilih dalam kalangan 9 orang Raja Melayu daripada 9 buah negeri secara bergila-gila. Pemilihan yang di-Pertuan Agong juga adalah mengikut peruntukan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Selain itu, Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara formal pada tahun 1948 apabila Persekutuan Tanah Melayu diwujudkan. Tujuan penubuhan ialah memperjuangkan kedaulatan Raja-Raja Melayu daripada dihapuskan oleh British. Negeri-negeri di Semenanjung diperintah secara berlainan, iaitu 5 negeri tidak bersekutu seperti Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Johor. Manakala negeri-negeri bersekutu pula terdiri daripada Pahang, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan antara tahun 1996 dan 1941. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akib Azhan daripada kelas DSI 2C. Hari ini saya kena bentang tentang maksud pilihan raya. Maksud pilihan raya adalah satu mekanisme untuk memberikan peluang kepada rakyat melaksanakan hak demokratiknya untuk menentukan penubuhan kerajaan di peringkat pusat maupun negeri. Maksud di sini adalah rakyat perlulah memilih siapa yang layak untuk menggalas tugas-tugas yang demi rakyat. Dan rakyat perlulah bijak memilih siapakah untuk menentukan penubuhan kerajaan ini. Rakyat perlulah melalui prosedur yang kemas dan teratur supaya perkara yang tidak diingini berlaku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulhelmi bin Isa daripada kelas DSI 2C, akan bentangkan mengenai Suruhanjaya Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya adalah badan penyelia, mengelola dan bertanggungjawab dalam urusan pilihan raya di Malaysia. Perkara 114 Perlembagaan Persekutuan Malaysia memberi kuasa kepada SPR untuk menguruskan pilihan raya umum PRU dan pilihan raya kecil PRK jika berlaku kekosongan ke atas Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri. SPR ditubuhkan pada 4 September 1957. Sistem pilihan raya adalah Malaysia masih mengekalkan sistem sejak tahun 1957 lagi. Malaysia masih mengekalkan sistem politik pelbagai parti, yang mana parti politik yang memperoleh majoriti kursi di Parlimen, Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri boleh menubuhkan kerajaan persekutuan atau negeri. Sistem yang digunakan di Malaysia ialah first past the past system. Calon-calon yang memperoleh majoriti akan diisytiharkan di bahagian pilihan raya yang berkenaan. Bagi memudahkan pelaksanaan pilihan raya, beberapa undang-undang dan peraturan telah digubal bagi memastikan prosedur pilihan raya dipatuhi sepenuhnya. Kesimpulannya ialah sejarah dan perkembangan awal pentadbiran awam Malaysia penting dalam corakkan rupa bentuk sistem pentadbiran yang sedia ada.
Sistem pentadbiran negara mesti dilihat dalam beberapa konteks dasar utama dalam matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju. Rakyat juga bertanggungjawab dalam menentukan pemerintah yang dikehendaki bagi menguruskan negara. Kewujudan sistem pentadbiran yang kemas melalui kementerian di peringkat persekutuan dengan kerjasama kerajaan negeri dapat menjadikan Malaysia sebuah negara yang aman dan makmur.